أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علينا إنك أنت رب زدنا علما وفهما مستقيما لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا نعرف به أوامرك ونعم الملائكة المقربين ورسلنا وافتح علينا ولا تفتح علينا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بما في الدارين sekian. Maka menyabit ia dengan firman-Nya Allahus Samad. Itu berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya. Jadi sambungan cerita yang telah lepas kita ulang sikit pada yang atasnya. Katanya dan cetera Qatadah dan Dhahak dan Muqatil rahimahullahu ta'ala datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkata mereka itu bagi Nabi, sifatkan olehmu bagi kami akan Tuhanmu, maka bahwasa Allah Ta'ala turunkan kalamnya pada Taurat, maka engkau khabar akan kami daripada apa suatu kejadian. Jadi itu maka ringkasnya maka turun surah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dan makna samad itu yang dikosatkan pada segala hajat hamba-Nya atas berkekalan, yakni kuasa ia menunaikan segala hajat hamba-Nya. Dan jikalau di dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada dirangga baginya, maka tiada ia makan dan lagi tiada rungga baginya, maka tiada ia makan dan minum, dan tiada ia beranak. Artinya tiada keluar wujud suatu daripada zatnya yang maha tinggi, dan tiada diperanak akan dia, arti tiada dikeluar zat Allah daripada zat suatu, dan tiada suatu yang diperanakkan dia malaikat lagi akan mati, dan tiada yang mati malaikat dipsakai akan dia. Bermula Allah Ta'ala itu tiada mati, dan maka tiada seorang jua pun mengambil pesaka akan dia, dan tiada menyamai baginya oleh seorang. Maka menyabit ia Allah Ta'ala dengan firman-Nya, firman Allah, Allahus Samad itu menyabit akan apa dia? Berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya. Dengan sebab mana As-Samad seperti kata dulunya ialah yang dikosatkan, yang ditujukan pada segala hajat hamba-Nya atas
berkekalan. Itu mana as-samad. Jadi as-samad tu maknanya tempat tupuan bagi segala hamba. Dia tu sebagai tempat tupuan bagi segala hamba untuk menunaikan segala hajat hamba. Dia katanya maka menyabit ya Allah dengan firman-Nya, Allahus Samad itu berkandak tiap-tiap barang yang lain itu lain pada Allah, kepadanya kepada Allah. Jadi maknanya segala makhluk Allah Ta'ala berkandak, berajat kepada Allah, menuju kepada Allah. Dan tiada syak lagi bahawasanya tiap-tiap suatu itu berkandak kepadanya pada permulaan dan berkekalan selama-lama. Katanya, dan tiada syak lagi, tiada syak. Kita ni tidak syak sama sekali. Dan tiada syak, yakni tiada syak bagi kita orang yang berakal. Tiada syak lagi dah. Bahwasa tiap-tiap suatu itu, tiap-tiap suatu itu, yakni tiap-tiap suatu yang lain daripada Allah. Tiap-tiap suatu, yakni tiap-tiap suatu yang lain daripada Allah, berkandak kepadanya, kepada Allah. Semua segala benda ini berkandak kepada Allah. Daripada makna as-samad tadi. Daripada makna as-samad tadi, kita pun tidak syaklah bahwasanya kita ni berkandak kepada Allah. Kita makhluk ini berkandak kepada Khalik, berkandak kepada Allah. Berkandak tu pada permulaan dan berkekalan. Berkandak takluk ke situ, takluk pada berkandak. Berkandak kepada Allah pada permulaan. Ini pada permulaan ada kita tu berkandak kepada Allah. Jadi maknanya tak boleh nak ada kita, malaikat Allah lah menjadikan akan kita. Jadi permulaan wujud kita, pada permulaan wujud kita dah berkandak kepada Allah, dengan maknanya kita tak boleh nak wujud. Kita tak boleh nak wujud, tak boleh nak ada, malaikat Allah lah yang menjadi. Itu mana berkandak kepada Allah pada permulaan. Nak mulai ada kita pun berkandak kepada Allah. Dan berkekalan, yakni selepas pada diwujudkan. Berkekalan, yakni selepas daripada diwujudkan. Tengok sekarang, kita walaupun kita dah ada beberapa tahun, tetapi setiap saat kita berkandak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bernafas kita berkandak pada Allah Ta'ala, menggerakkan nafas, nak makan, nak minum, segala gerak-geri kita berajak kepada Allah. Itu makna kata berkandak pada permulaan dan berkekalan. Selama-lama ada kita, selama mana ada kita, selama itulah kita berajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faham dah makna berkekalan, permulaan dan berkekalan. Kalau nak banding anak tu nak masuk sekolah, kita juga kena pergi atas dia. Nak masuk sekolah, mula-mula nak masuk sekolah tak lepas pada ibu bapa. Anak nak masuk sekolah tak lepas pada ibu bapa. Dan ketika dia masih sekolah itu, selama mana dia dalam sekolah, dalam belajar tu, berkandak pada ibu bapa juga untuk nak infak pada dia. Itu mana permulaan dan berkekalan. Pada permulaan dan berkekalan. Tengok.
Jadi kita nak ada kita pun, nak mulai ada kita pun berkehendak kepada Allah. Sudah ada sekarang pun berkehendak kepada Allah. Bukan katanya nak ada saja. Minta Allah Ta'ala adakan kita. Maknanya Allah Ta'ala mengadakan kita. Sudah dia mengada, kita pun dah tak perlu kepada dia. Nak makan kita cari sendiri. Nak minum kita cari sendiri. Nak bernafas kita usaha sendiri. Bukan gitu. Bahkan setiap-tiap daripada permulaan sampai kesudahan, selama-lama itulah kita berkehendak kepada Allah. Ada kalanya dengan lisanul hal. Ada kalanya, yakni berkehendak itu ada kalanya, kita tafsir itu. Berkehendak itu ada kalanya dengan lisanul hal, artinya dengan ahwal kelakuan. Ahwal itu hal mufrad, ahwal jamu'. Lepas tu bahasa Arab, bahasa Melayu kata kelakuan, keadaan. Kelakuan, ahwal, keadaan. Baca ahwal, bukan hal ihwal. Itu salah bacaan. Hal ahwal, yang betulnya ahwal, bukan ihwal. Lepas tu asal ada kalanya dengan lisanul hal. Lisan tu mana lidah. Lisan tu asalnya makna lidah. Dia tengok dulu Ada kalanya dengan lisanul hal, artinya dengan hal, dengan ahwal. Apa dia ahwal? Kelakuannya, kelakuan hamba. Kelakuan hamba. Dan ada kalanya dengan sarah, jelas. Dengan sarah, dengan jelas perkataan lidah. Jadi perkataan lidah, mana cakapan yang hasil daripada mulut. Dengan cakapan lah. Yang ketiganya atau dengan keduanya, yakni dengan kelakuannya dan dengan perkataannya. Jadi ini huraian, huraian daripada makna kata Allahus Samad. Allahus Samad maknanya Allah Ta'ala menyabitkan berkehendak kita makhluk ini kepada dia. Berkehendak kita kepada makhluk ini, berkehendak pada permulaan dan berkekalan. Jadi maknanya sentiasa kita berkehendak kepada Allah. Nak permulaan dan berkekalan. Mana selama-lama. Jadi mana nak boleh ada kita pun berkehendak kepada dia, sudah kita diwujudkan, diadakan, tak lepas pada dia juga, berkehendak kepada dia juga. Maka berkehendak sana itu, berkehendak sana itu dibahagi kepada 3 kelakuan. Dibahagi kepada 3. Ada kalanya berkehendak dengan lisanul hal. Ada kalanya berkehendak dengan sarah perkataan lidah. Ada kalanya berkehendak dengan kedua-dua. Jadi berkehendak dengan lisanul hal tu macam mana? Seperti kita buat misal sama-sama kita dulu. Apabila seorang itu kawan kita masalan, dia sekarang di dalam keadaan susah payah, dia di dalam keadaan susah payah, yang menipai di atas dia,
walaupun dia tak pernah sebut di depan kita, walaupun dia tak pernah minta tolong, minta bantuan daripada kita, tetapi keadaannya begitu, dia berperlu kepada orang yang membantukan dia. Jadi maknanya kita tengok dia susah payah sekarang, maka keadaan begitulah menunjuk kata dia berperlu kepada orang yang menolong, membantu akan dia. Kalau soal dia minta tolong ke? Tak, tidak pernah minta tolong. Dia tak pernah mengayuh hal kepada kita, kata dia jatuh dalam susah. Tetapi keadaan dianya begitu, kita faham kata dia tu nak kepada bantuan, nak kepada pertolongan. Contohnya satu lagi, apabila apabila seorang itu akad benda berat, nak akad satu beg yang berat, dia akad tak naik, nak muat di atas kereta masalah, akad tak naik, akad tak naik sebab terlalu berat, menengu dia, akad tak naik, menengu dia, letih. Kita tengok keadaan dia begitu. Kita tengok keadaan dia begitu, beg dia besar, berat, barang tu besar, berat, nak akad tak naik, akad cuba akad pula tak naik, baca bismillah dia pun tak naik juga. Tengok, ni nak kena tolong ni. Ni nak kena tolong orang ni. Kita tahu. Tahu daripada mana? Keadaan dia. Seolah katanya, keadaan dia bercakap kata, marilah tolong saya. Keadaan dia begitu. Tapi mulut dia keluar ke tidak daripada mulut dia, mari tolong saya? Tidak. Itu maknanya lisan, cakapan, kelakuan. Lisan, sebab lisan tu mana lidah, lidah maksudnya cakapan. Cakapan, cakapan, kelakuan. Jadi seolah katanya kelakuan itu bercakap kata, marilah tolong saya tak cakap nak akad barang berat ni. Begitu. Itu maknanya lisanul hal. Dia panggil lisanul hal. Itu banyaklah keadaan berlaku. Kita tengok orang jatuh dalam kesusahan, dengan secara lisanul hal, dia minta kita bantu. Walaupun dia tak keluar daripada, dia tak bersuara sekalipun, tak cakap pun kata nak tolong, nak minta tolong daripada kita, nak minta pertolongan daripada kita sekalipun, tapi keadaannya begitu, nak kepada nak kepada seolah kata kelakuan dia tu bercakap bersama kita, kata tolonglah. Begitu. Itu dia panggil lisanul hal. dia lisanul hal ni banyak. Apabila kita tengok keadaan seorang tu, kita boleh faham suatu perkara. Tengok dia berjalan tak selesa, tengok dia berjalan tak selesa pakai tukar, dengan secara lisanul hal kita tahu dia ni sakit. Dia ni sakit. Begitulah. Tengok dia badan dia panas. Badan panas tapi terasa sejuk. Dengan secara lisanul hal, fahamlah kata dia tu demam. Begitu. Jadi di sini maksudnya, jadi segala makhluk Allah Ta'ala berhajat kepada Allah, berkehendak kepada Allah dengan secara, ada kalanya berkehendak tu ialah dengan secara lisanul hal. Jadi di sini Allah Ta'ala tahulah kata kita ni berkehendak kepada apa perkara. Allah Ta'ala tahu keadaan kita begini, Allah Ta'ala tahu kata kita berkehendak. Walaupun tak pernah minta, tapi keadaan kitanya begini, berkehendak kepada suatu perkara, maka boleh tengok dengan keadaan, boleh tahu kata dia ni berkehendak kepada ini, berkehendak pada ini dengan secara lisanul hal. Yang lisanul hal ni dah, kalau kita manusia, orang yang cergas saja, orang yang cerdik saja dia boleh faham
dengan secara tengok kepada lisanul hal. Setengah orang tengok lisanul hal dia tak faham. Dia tak faham. Tengok orang jatuh dalam sungai lemah, nak lemah, dia gelak ya. Dia tak faham kata lisanul hal dia nak tolong. Nak tolong lepas daripada kelemasan. Setengah orang dia tak faham. Itu jadi satu keadaan, satu bagainya berkandak kita kepada Allah Ta'ala dengan secara lisanul hal. Keadaan kitanya begini berkandak kepada suatu perkara. Tengok keadaan kita jahil. Keadaan kelakuan kita jahil. Berkandaklah kita kepada ilmu. Berkandak kita dah tahu, dah kata orang ni berkandak kepada ilmu ni sebab dia keadaan dia tu jahil. Apabila dia tu lapar, apabila keadaan dia tu sekarang lapar, tahulah kata dia tu berkandak kepada makanan. Keadaan dia tu dahaga, berkandak, tahulah kata dia tu berkandak kepada minuman. Itu bahagian yang pertama. Dan ada kalanya dengan soreh perkataan lidah. Lidah ni cakap perkataan mulut ni lah. Jadi berkandak, kita boleh tahu kata dia berkandak ni dengan sebab dengar dia bercakap. Kalau sama-sama kita manusia, jadi kita boleh tahu kata dia berkandak berperlu kepada suatu benda, suatu perkara dengan sebab kita dengar dia bercakap. Pakcik minta duit sikit nak beli nasi, saya lapar. Faham lagi kata dia perlu kepada makanan. Tahu dah tu. Tahu daripada mana? Daripada jelas cakapannya. Atau dengan keadaan keduanya, yakni dengan kelakuan dan dengan perkataan. Tengok orang yang jatuh dalam sungai, dia nak lemas, dia kata tolong. Dia kata begitu. Lisanul hal pun beri faham kata dia nak kepada pertolongan. Mulut dia pun panggil orang tolong. Ada dia panggil tolong saya. Begitu. Ada kalanya berkandak berhajat tu dengan kedua-dua. Jadi makna Allahus Samad ialah Allah Ta'ala menyabitkan berkandak yang lain kepada Allah. Maka katanya berkandak yang lain kepada Allah tu, kenapa nak bagi kepada tiga bagai zat ni? Sebab kalau kita katanya Allahus Samad, Allah yang dikandak, yang ditujui oleh segala hambanya, pada segala hajat hambanya. Maka kalau kita orang mukmin, jelaslah katanya kita berkandak kepada Allah kan. Nisbah bagi kita orang mukmin jelas, nampak jelaslah kata kita ni berkandak kepada Allah sebab sikit-sikit ada hajat apa kita minta daripada Allah. Tetapi soalnya orang kafir berkandak ke tidak kepada Allah? Soalnya di situ. Sebab tu kita nak bagi berkandak ni kepada tiga kelakuan, tiga bagai. Sebab kalau kita katanya orang kafir apabila dia jatuh, dia perlu kepada suatu perkara, apabila dia hajat kepada suatu perkara, contohnya orang kafir, seorang orang kafir itu dia jatuh susah, nak ada orang nak kepada pertolongan, maka soalnya orang kafir minta ke tidak pertolongan daripada Allah? Tidak. Nak minta tolong macam mana? Dia tak beriman dengan Allah. Bahkan buat seteru pula dengan Allah. Jadi bahagian yang kedua dengan sorah perkataan lidah ada ke tidak pada orang kafir? Tidak ada.
Bahagian yang ketiga, apa dia? Berkandak dengan kedua-dua, adakah tidak pada orang kafir? Tidak ada. Tetapi bahagian yang pertama tu ada di orang kafir. Begitu ya. Bahagian yang pertama tu ada di orang kafir. Dia lapar, pada mana dia berkandak kepada Allah bagi makan kepada dia. Dia sakit, pada maknanya dia berkandak kepada Allah menyembuhkan sakit dia. Dia kufur, berkandak kepada hidayat daripada Allah. Dia sesat. Dia sesat pada pegangan. Berkandak kepada Allah menunjuk hidayat kepada dia. Jadi orang kafir walaupun dia tak pernah minta apa-apa kepada Allah, lagi pula dalam fikiran mereka tak pernah fikir pun nak minta apa-apa daripada Allah, tidak. Tetapi dengan secara lisanul hal, mereka pun berkandak kepada Allah Ta'ala juga. Yang ada tiga-tiga ni, kita orang mukmin saja. Yang ada tiga-tiga ni, mana berkandak kepada Allah dengan lisanul hal, perkataan kedua-dua, itu orang mukmin saja. Yang berkandak kepada Allah dengan tiga cara, dengan tiga bagai. Adapun orang kafir, kalau harap dengan mulut, nanti nak dengar di mulut dia kata minta doa, minta apa-apa hajat dia daripada Allah, tidak. Sebab mereka tak beriman dengan Allah. Bahkan setengah mereka menafikan wujud Allah. Kenapa? Maka macam mana mereka nak minta hajat daripada Allah? Tetapi dengan secara lisanul hal, mereka berhajat kepada Allah. Nak ada dia, Allah menjadi. Nak makan dia, Allah bagi rezeki. Nak makan minum dia, Allah Ta'ala bagi. Nak pakai, nak apa semua, Allah Ta'ala bagi pada mereka. Dengan secara lisanul hal, mereka adalah berkandak kepada Allah, tetapi dengan secara lisanul hal saja. Lalu tu kita habis, kita selesai masalah yang muskil. Muskil macam mana? Kata Allahus Samad, apa makna Allahus Samad? Yang dikosatkan, yang ditujukan oleh segala hamba kepadanya, kepada Allah. Maka orang kafir, adakah mereka hamba Allah? Ya. Orang kafir adakah hamba dia? Ya. Tapi orang kafir perlukah ke tidak pada zahirnya? Tidak. Pada zahir cakapan mereka pernah minta tolong daripada Allah ke? Pernah minta hajat daripada Allah ke? Tidak. Tapi Allahus Samad tak luput. Makna Allahus Samad tak luput. Sebab orang kafir pun lisanul hal berkandak kepada Allah. Walaupun lisanul maqal, cakapan lidah tidak sekalipun. Sebab itulah katanya mana as-samad itu yang ditujukan, yang dikosatkan, yang ditujukan pada segala hajat hamba-Nya. Orang kafir pun hamba juga. Berkandakkah mereka kepada Allah? Memang berkandak dengan secara lisanul hal. Begitu ya. Dan menyabit ya Allah Ta'ala dengan firman-Nya, firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Jadi hari ini sebenarnya belajar tafsir surah Qul Huwallah ya. Dan menyabit ya Allah Ta'ala dengan firman-Nya, firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Itu menyabit apa dia? Akan kaya ia daripada yang memberi bekas, dan kaya pula daripada bekas. Menyabit ya Allah Ta'ala dengan firman-Nya lam yalid wa lam yulad, itu menyabit akan wajib. Yang tadi itu pun akan tadi ya. Yang kita mula baca tadi. Menyabit ia dengan firman-Nya Allahus Samad itu akan berkandak.
Yang tadi nak tambah akan juga. Dan menyabit ia dengan firman-Nya Allahus Samad itu akan berkehendak. Bagi sama di sini. Dan menyabit ia ya Allah Ta'ala dengan firman-Nya lam yalid wa lam yulad. Itu akan wajib pada akal. Wajib pada akal kaya ia daripada memberi bekas. Kaya ia daripada memberi bekas. Dikehendaki memberi bekas ialah mengada dan meniada. Daripada yang memberi bekas. Salah. Wajib kaya ia daripada yang memberi bekas. Dan kaya pula daripada bekas. Gitu. Bekas-bekas ini bahasa Arab kata taksir. Bekas-bekas di sini bahasa Arab katanya taksir. Jadi gini. Lam yalid wa lam yulad. Kita tengok makna dia yang dulu. Makna dia yang sebelum pada ni katanya tiada beranak. Artinya, arti tiada beranak, tiada keluar wujud suatu daripadanya. Lam yulad, mana tiada diperanakkan akan dia. Artinya, tiada keluar zat Allah daripada zat suatu. Kita kena faham makna beranak dulu. Beranak ni, kalau manusia tu zahir, kalau manusia, kalau binatang, kalau manusia sebut kata beranak, maknanya keluar anak daripada rahim ibu. Kan? Itu beranak. Tetapi beranak ni, perkataan beranak ni maknanya jadi suatu daripada, makna dianya keluar wujud suatu daripada zat. Begini. Sebab tu kalau kita tengok kepada kita manusia sebut kata beranak ni kita jelaslah. Kalau lembu kambing pun sebut kata beranak pun jelaslah. Tapi kalau sebut kata ayam beranak ke tidak? Ayam. Beranak ke tidak? Ayam. Beranaklah. Takkan bertelur ke? Ayam takkan bertelur ke?
Kita nak makna beranak ni luas pada yang kita selalu faham. Sebab beranak ni mana? Suatu benda jadi daripada suatu benda. Suatu benda jadi daripada suatu benda. Jadi anak ayam takkan daripada ibu ayam ke? Beranak panggil. Bukan keluar anak daripada rahim, bukan maksudnya begitu. Beranak di sini bukan maksud kata keluar anak daripada rahim, bukan begitu. Maknanya wujud suatu daripada suatu. Sebab tu nak tanya pisang. Pisang, pokok pisang. Ada biji benih? Tak ada. Nak tanam pisang kena ambil. Nak tanam pisang, nak tanam durian, ambil biji durian. Tanam. Kan? Tapi nak tanam pisang daripada ambil apa? Tak tahulah, tapi orang petani panggil anak pisang. Anak pisang. Lepas tu pokok yang besar tu apabila keluar itu dia panggil beranak. Beranak, maka kita ambil anak pisang tu tanam pula. Itu panggil beranak ke tidak? Keluar anak ke tidak? Beranak juga. Lepas tu ada rahim ke? Ada mengandung ke pokok pisang? Tidak. Jadi kalau nak banding, nak bagi jelas, tengok pokok pisang. Tengok pokok pisang tu beranak bagi. Mana dia ni jadi keluar daripada ada yang ni daripada yang. Jadi anak pisang daripada pokok pisang, bukan ibu. Bukan ibu pisang, tak ada. Daripada pokok pisang dia keluarkan unas dia, kan? Daripada tu besar kita ambil tanam. Itu maknanya wujud suatu daripada pokok pisang. Begitu kan? Jadi pokok yang besar yang dekat-dekat nak berbuah tu, itu panggil apa dia? Dia yang memberanakkan. Yang tunas dia ni, anak ni, itu diberanakkan. Sebab kita kira di sini beranak ni maknanya keluar suatu daripada suatu. Yang mengeluar itulah yang memberanak. Yang dikeluarkan itulah yang diberanakkan. Itu kita bagi faham makna beranak dulu. Bukan beranak makna bersalin tu bukan. Sebab tu bahasa kalau petani semua panggil anak durian, anak pisang. Anak durian itu bukan daripada apa? Daripada apa dia? Bukan daripada itu unas tadi, daripada biji. Lepas tu kalau kita tengok manusia, isteri Nabi Adam, Siti Hawa, boleh juga pada maklurahnya kata beranak daripada Nabi Adam. Sebab dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Begitu. Lagi pulaknya kita tengok setengah pokok-pokok tu, kita ambil rating dia saja. Potongkan suatu rating, tanam di dalam tanah, hidup. Dikatakan anak juga begitu. Sebab keluar suatu daripada suatu dikatakan beranak. Maka di sini katanya Allah Ta'ala menyabitkan firman-Nya lam yalid wa lam yulad itu akan wajib kaya ia ya Allah daripada yang memberi bekas. Mana Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang memberi bekas, yakni yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ini salah satu pada makna qiyamuhu binafsih. Maknanya
Mana tidak berhajat kepada mukhassis, kepada fa'il yang menjadikan. Wajib terkaya ia daripada yang memberi bekas. Maknanya kaya Allah Ta'ala tak berkanda Allah Ta'ala kepada yang lain yang menjadikan dia. Dan kaya pula daripada bekas. Daripada memberi bekas kepada yang lain. Ini harus Allah Ta'ala membuatkan mungkin. Begitu ya. Dan lagi pula menolakkan segala kafir Arab. Jadi Allah Ta'ala firman dengan firmannya lam yalid walam yulad, itu nak tolakkan segala, yakni nak tolakkan i'tiqad segala kafir. Begitu ya. Menolakkan i'tiqad segala kafir Arab yang mendakwa mereka itu kafir Arab ada bagi Allah Ta'ala itu anak. Orang kafir Arab dia kata Allah ada anak perempuan. Kata mereka itu kafir Arab, malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Orang kafir Quraisy dia kata Allah ada anak perempuan ialah malaikat. Dan kata Yahudi Uzair itu anak Allah. Dan kata Nasrani Isa itu anak Allah. Itu ya. Itu jadi maknanya dua pengertian yang terkandung di dalam kata lam yalid walam yulad. Yang mana yang pertamanya nak menyabit Allah Ta'ala nak menyabitkan bahawasanya Allah Ta'ala tak berhajat kepada siapa ada dia, tak berhajat kepada siapa yang menjadi dan menjadikan akan yang lain itu tidak wajib baginya. Dan juga nak menolakkan dan nak meratkan akan i'tiqad orang-orang kafir daripada orang-orang Arab, katanya malaikat anak perempuan bagi Allah. Orang Yahudi pula katanya tapi bukan semualah orang Yahudi itu. Maknanya setengah daripada golongan orang Yahudi mengiktikadkan bahasanya Uzair itu anak Allah. Uzair ibn Allah dia kata. Tapi bukan semua orang Yahudi. Setengah-setengah daripada orang Yahudi katanya Uzair itu anak Allah. Dan Isa pulanya mengikut Nasrani, Isa itu pun pulanya anak Allah. Jadi Allah Ta'ala tolak akan tiga i'tiqad yang salah ini dengan kata lam yalid wa lam yulad. Begitu ya. Dan katanya dan adalah surah Qul Huwallah ini menafikan asal kufur yang 8 daripada Allah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah akan sambung lagi. Pada kata dan adalah surah Qul Huwallah ini menafikan asal kufur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah 'alaina fatahal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما قصنا وما سمعنا فردنا علينا وافتح جدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Baba. wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.